Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan peta kerja saya iaitu keberkesanan program CSR Tanggungjawab Sosial Korporat di kalangan pelajar Politeknik Kota Baru untuk masyarakat setempat. Untuk abstrak ini, kajian ini merupakan satu kajian kes yang dijalankan untuk mendapatkan impak pelibatan pelajar dalam aktiviti CSR dalam pelbagai aspek iaitu kebertanggungjawaban, kemahiran dalam bidang pengajian, kemahiran soft skill dan persepsi pelajar dalam membina peluang kerjaya. Kajian ini juga memperincikan kaedah melaksanakan aktiviti CSR yang efektif di mana aktiviti ini dapat memberikan impak yang positif terhadap aspek yang disenaraikan serta mampu menyelesaikan masalah yang dikenal pasti dalam kalangan masyarakat setempat. Kajian menggunakan kaedah kuantitatif, data untuk analisa dan dapatan kajian. Dapatan menunjukkan aktiviti CSR memberikan impak yang berkesan kepada pelajar secara keseluruhan di mana impak ini ditentukan melalui data berkaitan pelajar yang terlibat aktif dalam aktiviti CSR yang dilaksanakan secara efektif. Impak yang positif terhadap pelajar sepenuhnya akan dapat membantu meningkatkan penentuan ukur utama kecemerlangan Politeknik Kota Baru iaitu kebolehpasaran graduan sebagaimana yang tertakluk di dalam Pelan Strategik PKB 2016. Untuk pengenalan kajian ini, aktiviti CSR merujuk kepada amalan murni atau inisiatif yang memberi manfaat kepada masyarakat. Aktiviti ini merupakan salah satu tanggungjawab PKB dalam mengenal pasti isu atau masalah yang dihadapi di masyarakat dan seterusnya merancang strategi serta mengaplikasikan kaedah penyelesaian yang terbaik berdasarkan kepakaran yang ada di PKB. Pelibatan pelajar dalam aktiviti CSR yang dianjurkan oleh PKB dilihat satu peluang untuk meningkatkan aspek yang mempengaruhi pembangunan pelajar iaitu kebertanggungjawaban, kemahiran dalam bidang pengajian, kemahiran soft skill dan persepsi pelajar dalam membina peluang kerjaya. PKB merupakan institusi yang bergiat aktif dalam menyumbang kepakaran dalam kalangan masyarakat di mana terdapat 20 program CSR berimpak tinggi telah dijalankan sepanjang 2013 hingga 2015 dan berlanjutkan sehingga sekarang mengikut arahan daripada pihak atasan jika diperlukan. Selain daripada itu juga, laporan APAC iaitu Asia Pacific Accreditation and Certificate Commission yang telah diumumkan pada tahun 2015 menunjukkan hasil daripada aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh pelajar Politeknik, maka Politeknik Kota Baru telah mendapat pengiktirafan anugerah tersebut pada tahun 2015. Ini menunjukkan prestasi pelajar Politeknik meningkat di dalam mencurah keringat dan kemahiran yang dipelajari di Politeknik Kota Baru. Selain pada itu juga, kajian impak terhadap pelajar yang terlibat dalam aktiviti CSR yang telah dilaksanakan tersebut mendapati bahawa tahap keyakinan, kemahiran dalam bidang dan aspek lain meningkat di mana keseluruhan pelajar yang terlibat dalam aktiviti ini lebih mudah memperolehi pekerjaan setelah tamat pengajian. Ini dipengaruhi oleh aspek-aspek yang telah dinyatakan sebelum ini dan secara tidak langsung membantu pelajar meningkatkan pengalaman bersosial dengan masyarakat, membolehkan mereka membiasakan diri dalam penampilan menghadapi temuduga seterusnya diminati oleh organisasi tersebut. Penyataan masalah untuk kajian ini, pencapaian akademik seseorang pelajar bukanlah satu jaminan untuk pelajar itu mendapatkan pekerjaan. Kemahiran lain seperti komunikasi, berkeyakinan, bekerja dalam kumpulan, kemahiran dalam bidang merupakan aspek yang juga dilihat oleh bakal majikan atau pihak industri. Pihak bakal majikan dan industri yang dinyatakan dan menyebabkan kebanyakan pelajar yang menghadiri temuduga dengan mereka kurang kemahiran jawatan yang dipohon jika berjaya sebagaimana yang dilaporkan di dalam nota penasihat industri pada tahun 2016 yang lalu.
Ini menunjukkan bahawa kemahiran komunikasi, keyakinan yang tinggi dan kemahiran dalam bidang menjadi satu isu yang kritikal di mana ia perlu diatasi untuk memastikan kualiti dan kemampuan pelajar yang dihasilkan oleh Politeknik Kota Bharu dapat memenuhi keperluan bakal majikan dan pihak industri. Oleh itu, CSR dilihat sebagai satu penyelesaian yang berkesan untuk meningkatkan atau memberikan kemahiran yang diperlukan oleh bakal majikan maupun pihak industri. Pengisian aktiviti CSR dapat mendedahkan pelajar kita kepada dunia luar seterusnya berupaya menyumbang kepada practicality dalam bidang komunikasi dengan masyarakat setempat dan dapat mempamerkan imej yang baik di mana masyarakat dan organisasi. Tujuan kajian adalah untuk melihat impak positif di dalam aktiviti CSR terhadap peningkatan kemahiran pelajar Politeknik Kota Bharu dalam aspek kebertanggungjawaban kemahiran dalam bidang ngajian yang diceburi, kemahiran soft skill dan persepsi pelajar dalam membina peluang kerjaya setelah memiliki diploma. Skop kajian ini diukur pada 90 orang pelajar Politeknik yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti CSR Anjuran Politeknik Kota Bharu yang berimpak tinggi. Data ini diperolehi dan dikenal pasti melalui laporan APEC 2015. Kajian literatur dari segi teori dan konsep CSR kita dapati daripada teori trend teori, itu teori sifat menjelaskan bahawa dan sifat dan personaliti yang dimiliki oleh pemimpin dapat memastikan kejayaan yang berkesan dalam kepimpinan. Itu dinyatakan dalam Colbert Judge Choi Wan 2012. Seorang yang mempunyai pribadi atau personaliti yang baik mendorong kepada tingkah laku positif ke atas individu berkenaan. Selain daripada teori tersebut, petikan daripada Ashraf Wajdi Dusuki pada 2008, CSR menurut perspektif Islam lebih menjurus kepada pendekatan kerohanian. Pandangan bersifat rohaninya adalah berteraskan daripada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini kerana dalam ajaran Islam, matlamat yang ingin dicapai bukan tertumpu kepada keperluan material sahaja, tapi ianya merangkumi konsep kesejahteraan hidup manusia yang berpandukan konsep persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi yang kukuh mendepani arus globalisasi. Seseorang yang mempunyai pribadi atau personaliti yang baik mendorong kepada tingkah laku positif ke arah individu berkenaan. Itulah matlamat utama kami untuk melahirkan graduan holistik bercirikan keusuhanan dan inovatif bagi memenuhi kehendak industri menjelang 2025. Selain dari itu juga, apabila disebut mengenai tanggungjawab sosial korporat CSR, pastinya kebanyakan daripada kita membayangkan kerja-kerja atau aktiviti-aktiviti amal berbentuk bantuan yang melibatkan kewangan, tenaga kerja dan sokongan moral semata-mata. Tetapi konsep CSR sebenarnya adalah berdasarkan pelibatan komuniti dalam masyarakat bersama syarikat korporat dan ciptakan perpaduan dan kedamaian masyarakat. Majmuk Malaysia. Sebagaimana kami mengutip ucapan pengurusi CSR Malaysia, itu Datuk R. Rajendran dalam satu sesi wawancara baru-baru ini, itu Niaga Time 29 Jun 2019, bahawa semua orang tahu tentang CSR dan ramai daripada kita sukakannya. Lebih-lebih lagi jika manfaatnya kita kongsikannya bersama-sama. Hasil kaji selidik kumpulan kami mendapati 70% syarikat kesenaran awam di Malaysia bergiat aktif dalam aktiviti CSR. Maka atas dasar itulah saya tubuhkan CSR Malaysia untuk menyatukan semangat, muhibah dan harmoni yang masih utuh dalam kalangan komuniti kita pada hari ini. Beliau turut menegaskan aspek sustainability, iaitu kemapanan, merupakan elemen terpenting dalam CSR. Beliau menjelaskan bahawa corporate sustainability and social responsibility itu
Ketanggungjawab kemapanan dan sosial korporat adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan berlakunya konsep CSR yang dijalankan sama ada oleh kelompok ataupun secara individu. Beliau berpendapat program kemahiran CSR yang bagus wajar memberi tumpuan kepada 3 teras utama, iaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan alam sekitar. Untuk metodologi kajian ini telah melibatkan pelajar Politeknik Kota Baru dari pelbagai program dan jabatan terlibat dengan program CSR. Data yang digunakan dalam kajian ini juga berhubung kait dengan data kebolehpasaran pelajar di Politeknik Kota Baru, iaitu melalui data sekunder dari unit CSET dan unit hal ehwal pelajar. Data sekunder ini hasil dari responden pelajar yang dikumpul dari pengkaji. Untuk pengetahuan bahawa di Politeknik mempunyai satu unit, iaitu CSEC, Cooperation Industry Survey and Employment Center, yang telah disarankan pada 2012, itu mengkaji dan mengukur data graduan pelajar. Tujuan pengumpulan data ini untuk mengetahui graduan yang baru ini mendapat tempat kerja. Pengumpulan data ini dilaksanakan oleh pengkaji secara rawak. Pada itu, pengkaji memilih 2 tahun data sekunder untuk dianalisis. Atas segala permasalahan inilah, maka kajian ini cuba mengenal pasti kebolehpasaran graduan PKB dari tahun 2014 hingga 2016. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini ialah membanding kadar kebolehpasaran tersebut mengikut tahun dan semua program pengajian. Pengumpulan data ini dilaksanakan oleh pengkaji secara rawak. Pada masa itu, pengkaji memilih 2 tahun data sekunder untuk dianalisis. Atas segala permasalahan inilah, maka kajian ini cuba menganalisis kebolehpasaran graduan PKP dari tahun 2014 hingga 2016. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini ialah membanding kadar kebolehpasaran tersebut mengikut tahun dan program pengajian. Kajian ini menggunakan soal sidik bagi meninjau impak penglibatan pelajar dalam aktiviti CSR dalam pelbagai aspek, iaitu kebertanggungjawatan, kemahiran dalam bidang pengajian, kemahiran soft skill dan persepsi pelajar dalam membina peluang kerjaya di Politeknik Kota Baru. Setiap item soalan untuk mengukur kompetensi pelajar dan hubungannya dengan pelibatan aktiviti CSR dalam kajian ini menggunakan ukuran skala Likert 4 mata. Jumlah populasi pelajar yang menuntut di Politeknik Kota Baru adalah semua 97 orang semester Disember 2015. Seramai 90 orang pelajar telah dipilih sebagai sampel kajian kesemua responden yang telah menjawab soalan selidik kajian. Nilai yang diperolehi untuk item kompetensi pengetahuan ialah 0.916, manakala bagi item kompetensi kemahiran ialah 0.831 dan item kompetensi sikap pula mendapati nilai 0.689. Bagi item soal sidik masalah disiplin pelajar pula menunjukkan nilai Alpha Cronbach 0.927. Keempat-empat nilai bacaan Alpha Cronbach menunjukkan kebolehpercayaan soal sidik sesuai dan boleh digunakan sebagai alat kajian. Mengikut Guilford Rule of Thumb, nilai alfa lebih besar daripada 0.9 adalah dalam tahap yang cemerlang dan nilai alfa lebih besar daripada 0.8 adalah dalam tahap yang baik. Nilai alfa lebih besar daripada 0.6 adalah dalam tahap yang dipersoalkan tapi masih boleh diterima. Secara keseluruhannya, instrumen dalam kajian ini mempunyai kebolehpercayaan yang baik dalam tahap yang boleh diterima. Analisis statistik yang digunakan ialah mean dan sisihan piawai. Mean digunakan bagi menentukan kecenderungan memusat. Data yang dikumpul, taksiran mean yang digunakan diubah sesuai daripada Landau pada tahun 1997, iaitu nilai min 1.0 sehingga 2.0 adalah tahap serendah
Nilai min 2.1 hingga 3.0 adalah tahap sederhana dan nilai min 3.1 hingga 4.0 adalah tahap tinggi. Oleh itu, sisian piawai digunakan untuk menentukan sukatan serakan data yang dikukuhkan, iaitu variability. Daripada dapatan kajian, ia dibahagikan kepada dua, iaitu menentukan tahap kebolehpasaran tersebut mengikut tahun dan program pengajian setelah pelajar bergraduasi dari Politeknik Kota Baru. Yang kedua, meninjau impak penglibatan pelajar dalam aktiviti CSR dalam pelbagai aspek, iaitu tanggungjawab pendiri, kemahiran dalam bidang pengajian, kemahiran soft skill dan persepsi pelajar dalam membina peluang kerjaya di Politeknik Kota Baru. Untuk tahap kebolehpasaran tersebut mengikut impak pelibatan pelajar dalam aktiviti dan kemahiran selepas pengajian, analisa data bagi tahap kebolehpasaran pelajar dalam berdasarkan responden ditunjukkan dalam jadual 1, iaitu analisa data menunjukkan daripada pengalaman responden kebanyakan pelajar akan bekerja dijalankan adalah sederhana, iaitu di mana min tersebut sama dengan 2.66, iaitu sisian piawai dia adalah 0.93. Manakala analisa data, kebanyakan pelajar tidak berminat bekerja yang dijalankan oleh responden juga berada pada tahap sederhana, iaitu min dia bacaannya adalah 2.46, di mana sisian piawainya adalah 0.87. Secara keseluruhan dapatan kajian menunjukkan tahap kebolehpasaran adalah sederhana, itu bilangan min dia adalah 2.32, sisian piawainya adalah 0.71. Ini boleh digambarkan dalam pembentangan ini, iaitu kenyataannya diukur berdasarkan kepada pengalaman CSR, pengalaman pelajar tidak berminat bekerja, pelajar yang tidak aktif CSR, pelajar tiada kemahiran soft skill, pelajar datang kuliah dan tinggi keputusan peperiksaan, pelajar kurang datang kuliah, pelajar merasakan CSR tidak penting, pelajar tidak memberi berjaya dalam job interview. Oleh itu, min keseluruhan untuk penyataan tersebut didapati adalah 2.32 dan sisian piawainya adalah 0.71. Manakala dapatan kajian untuk kedua adalah mengikut tahap kompetensi pelajar yang menyertai aktiviti CSR, diukur dari segi sikap, kemahiran pengetahuan, di mana min keseluruhannya kita dapati adalah 3.62 dan sisian piawainya adalah 0.32. Secara keseluruhannya, pelajar adalah kompeten untuk mengendalikan aktiviti CSR. Pernyataan ini disokong oleh dapatan kajian seperti yang ditunjukkan dalam jadual 2. Berdasarkan jadual 2, para responden berada pada tahap kompetensi yang tinggi, iaitu M3. Itu bacaan min dia adalah 3.62, di mana bacaan sisihan piawainya adalah 0.32. Dalam aspek sikap, kemahiran dan pengetahuan ini menunjukkan bahawa selain itu, mereka juga berkemahiran dalam melaksanakan aktiviti CSR yang diperlukan. Manakala dari aspek sikap pula, mereka mempunyai CSR yang disertai. Hasil kajian menunjukkan tahap yang tinggi bagi pelajar yang mempunyai peluang yang cerah untuk bekerja dan mempunyai persediaan mental bagi merebut peluang pekerjaan. Didapati juga tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kompetensi pelajar yang melibatkan diri dalam aktiviti CSR berdasarkan jumlah yang bekerja berbanding yang tidak terlibat dengan CSR. Walau bagaimanapun, terdapat hubungan signifikan antara kompetensi pelajar dengan sikap atau soft skill, di mana pelajar yang kompetensi tidak mengalami masalah untuk mendapatkan pekerjaan. Hasil kajian menunjukkan pelajar politeknik yang bergiat aktif dalam aktiviti CSR mampu bersaing dengan lepasan daripada politeknik luar, walaupun kemahiran dan pengetahuan mereka tidak setanding mahasiswa universiti, kerana ruang dan peluang mendapatkan peluang pekerjaan adalah sederhana bagi pelajar politeknik Kota Baru. Bersama kita melahirkan pelajar aktif dan pintar demi masa depan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.